مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. قال الشارح رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. ولم يتكلم المؤلف رحمه الله في هذا الباب عن أحكام الركاز والمعدن، لذا سأذكر شيئا من أحكامهما. أما الركاز فهو المركوز في الأرض أي المدفون فيها، ويشترط لوجوب الزكاة فيه أن يكون من دفين الجاهلية، وهم من قبل بعثته صلى الله عليه وسلم، أو الذين أدركوها ولم تبلغهم الدعوة، سموا بذلك لكثرة جهالاتهم، ويكتفى بعلامة تدل على أنه من دفين الجاهلية من ضرب أو غيره. أن يكون ذهبا أو فضة فلا زكاة في غيرهما. أن يكون نصابا، أن يوجد في موات أو في ملك أحياه واجده. ويجب في الركاز الخمس حالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم وفي الركاز الخمس. Baik, kata syarah rahimahullah, muallif rahimahullah tidak menyebutkan, ini tidak berbicara dalam bab ini, yang dalam bab zakat, tentang hukum ahkam rikaz dan juga ma'din. Di dalam matan disebutlah tentang rikaz, ma'din, tijarah, mahbera. Kemudian ditafsirkan satu-satu tu. Tapi apa ni, rikaz dengan ma'din ni dia tak sebut. Dia tak tafsirkan. Jadi dia kata sebab tu aku akan sebutlah di sini secara ringkasnya sebab sedikit tentang hukum ahkam ar-rikaz dan juga al-ma'din. Jadi kata syarih, amma rikaz fahuwa al-markuzu fil ard. Adapun rikaz maka iaitu al-markuzu fil ard. Apa makna al-markuz? Ai al-madfunu fiha, iaitu apa yang tertanam di dalam bumi. Apa yang tertanam di dalam bumi. Daripada emas dan perak lah, nanti kita akan tengok apa yang ditanam dalam bumi, yang ditanam sebelum kebangkitan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila kita nak kita nak gali tanah, nak korek, tiba-tiba jumpa emas. Kemudian kita tengok emas tu ada tarikh ataupun tulis kerajaan-kerajaan sekian yang mana kerajaan tersebut sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam dibangkitkan jadi rasul. Jadi harta tu dinamakan harta rikaz. Harta tu dinamakan harta rikaz. Dan ada zakat dia. Baik. Jadi disyaratkan untuk wajib zakat pada harta rikaz ni, yang pertama an yakuna min dafinil jahiliyah, bahwasanya ianya daripada tanaman jahiliyah. Siapa dia al-jahiliyah ni? Wa hum man qabla bi'satihi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka itu orang yang sebelum kebangkitan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Nabi dibangkitkan jadi rasul. Ataupun allazi adrakuha, orang yang sempatlah dengan zaman waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam dibangkitkan jadi nabi, diutuskan jadi rasul. Dia sempat tapi tak sampai dakwah. Tak sampai dakwah. Walam tablughumud dakwah. Orang yang ni pun dikira harta rikaz juga. Kita masuk pergi satu kawasan-kawasan pedalaman, atau memang kawasan tu memang tak ada orang duduk. Bukan tak ada orang duduk, maknanya bukan Islam. Islam tak sampai kat situ.
kita buat contoh apa ni, tafardu takdir je lah. Kita buat andaian. Jadi kita korek tanah tu, kita nak buat rumah contohnya, nak buat asas tapak apa semua, korek jumpa emas ataupun perak. Jadi itu harta dikenali sebagai harta rikas. Ada alamat-alamat. Ini adalah alamat dia. Jadi bila sampai kepada ada dia punya ni, sampai dia punya nisab dia, kena bayar zakat. Kena keluarkan khumus 1/5 daripada harta yang kita dapat tu, daripada nisab yang kita dapat, daripada harta tu sampai nisab. Jadi kita akan ambil 1/5. Kita bahagikan 5, satu bahagian tu untuk zakat. Dan mereka dinamakan jahiliah tu kerana banyaknya kejahilan mereka. Dinamakan, kita panggil macam dulu orang jahiliah kita panggil. Sebab banyaknya kejahilan mereka. Ini kejahilan mereka ni dalam bab agama, dalam bab ketuhanan, sembah patung dan sebagainya. Adapun dalam bab lain macam-macam pandai. Bab perniagaan pandai, bab lain pandai. Bab pembangunan pun hebat, kan? Dan dia kata wa yuktafa bi alamatin tadullu ala annahu min dafinil jahiliyah, dan memada dengan alamat yang menunjukkan atas bahawasanya harta tu daripada tanaman orang-orang jahiliyah. Min darbin, daripada tempaan dan selainnya. Ingatlah ada tempaan, lepas tu ada alamat ke, ada tulis ke. Jadi kita tahu kerajaan ni kerajaan sebelum Islam lagi. Kerajaan sebelum Nabi SAW dibangkitkan jadi Rasul lagi. Jadi kita tahu ada alamat-alamat dia. Setengah orang panggil harta karun. Setengah orang panggil harta karun. Bukan harta karun, kita panggil harta karun, korun tu lah. Kan harta dia tenggelam kan. Dia sekali. Itu hak mana jumpa ni orang panggil harta korun. Yang kedua, an yakuna zahaban. Jadi yang ditanam tu mestilah harta rikas, iaitu harta yang ditanam di dalam bumi itu mestilah emas ataupun perak. Maka tidak ada zakat pada selain daripada emas dan perak. Kalau jumpa batu, kan batu-batu yang berharga. Betul tak? Zabarjat, semua tu jenis batu. Nama apa? Yakut. Semua tu nak daripada batu. Jadi batu-batu yang mahal. Orang dah buat cincin tu batu apa? Akik. Itu batu juga. Banyak jenis. Itu tak kena zakat. Jenis-jenis tu tak kena zakat. Mahal macam mana pun tak kena zakat. Yang ketiga, an yakuna nisaban. Maknanya harta rikas tu yang ditanam tu sampai nisab lah. Sampai nisab. Yang keempat, an yujada fi mawatin, didapati ataupun diperolehi emas perak ataupun harta rikas daripada emas perak tu dalam tanah. Mawat ni tanah tak ada orang. Tanah tak ada orang. Sebab tu dalam kitab fiqh ada bab ihya al-mawat. Anak lu ingat baca bab menghidupkan orang mati. Orang lu tengok bab menghidupkan orang mati ada. Rupanya nak menghidupkan tanah yang tidak ada pemilik. Macam tanah-tanah sekarang ni, kalau kita pergi dekat kawasan-kawasan hulu ke apa semua kan tak ada orang lagi. Jadi orang mereka ambil, mereka buat rumah kat situ. Jadi tu tanah. Jadi orang tanah tak ada pemilik . Boleh kita perhidupkan. Kalau macam zaman-zaman dulu mereka ada buat tanda. Ni tanda dia nak buat rumah dia. Dan lah tu lama-lama tu jadi tanah dia. Tak ada orang dah diambil itu. Dia yang mulakan tu, dia yang hidupkan. Jadi dia punya. Dikatalah dia ambil satu kawasan tanah. Satu kawasan tanah, lepas tu dia nak hidupkan, nak buat rumah, dia korek. Tengok jumpa emas perak. Lepas tu ada tanda. Ni kerajaan hak dulu-dulunya.
Lepas tu tengok banyak. Kan dulu kan orang-orang dulu kan harta datuk nenek moyang kita tu dulu kan banyak apa ni bank cambah macam lah ni. Jadi depa nak simpan tu depa tanam lah. Depa tanam dekat bawah rumah, depa tanam dekat apa ni kat dalam hutan ke, kat kawasan-kawasan ke apa kan. Nak elakkan daripada penjajah komunis ke apa semua ke, daripada ambil harta depa. Lalah lupa. Tak tahu kat mana. Itu lah. Saya amat. Jadi orang dulu cara orang dulu lah dia simpan duit. Dan ni kita simpan dalam bank. Ada setengah orang dia tak suka simpan dalam bank, nak simpan kat rumah dia. Macam-macam mana simpan bawah bantai ke apa ni. Bawah dia punya tilam ke. Jadi syarat dia sini didapati di tanah yang tanah yang tak ada pemilik lah. Kalau tanah yang ada pemilik tu tuan milik tu lah. Anda pergi mau Syawal tu koyak-koyak tanah jumpa emas. Atau nak kata tanah punya. Tak boleh, tu tuan milik tuan tanah. Ni tak ada orang, tak ada pemilik. Ataupun ada fi milkin pada ada pemilik tapi fi milkin yang ahyahu wajiduhu. Macam mana nampak itu? Pada pemilikan yang orang tu dia hidupkan tempat tu. Dia ada masalah banyak lagi lah ni, masalah makdin dengan tu nanti kalau masalah orang kita beli tanah tu. Lepas tu kita nak hidupkan pula tanah tu. Lepas tu tanah tu ada jumpa. Jadi adakah dia punya ataupun pemilik sebelum. Pemilik sebelum. Lepas tu kalau masalah pemilik sebelum tu nafikan, dah bukan aku tak ada simpan apa semua harta, tak ada emas perak aku tanam. Jadi macam mana pula tu dalam apa Syekh Fajuri dia ada bahaskan benda tu. Baik. Kemudian dia kata wajibu fir rikazi al-khumusu halan, dan wajib pada rikaz tu 1/5. 1/5 tu halan, segera. Bila dah cukup sampai nisab, maka dia wajib keluarkan 1/5. Tak perlu tunggu haul setahun. Sebab ada harta-harta zakat, ada apa ni harta-harta yang kena zakat ni disyaratkan haul. Ada yang tidak disyaratkan haul. Antara yang tak disyaratkan haul adalah ma'din dan apa ni bukan ma'din dan juga rikas, tak disyaratkan. Begitu juga apa ni nanti kita tengok tanaman kan, zakat tanaman bila cukup apa ni 5 ausuk, jadi kena zakat lala tu juga. Ini tak perlu tunggu setahun lah. Adapun macam zakat simpanan kita duit ni, ataupun zakat lembu, zakat binatang ternakan, jadi dah sampai nisab. Contohnya kambing. Kambing syarat 40 ekor. Nisab dia 40 ekor. Nisab ni jumlah tertentu lah. Jumlah tertentu nak kena zakat tu, tak sampai jumlah tu tak kena lah zakat. Jadi orang yang apa ni bela kambing, selagi mana tak sampai 40 ekor, selagi tu dia tak kena zakat. Tapi bila sampai 40 ekor, maka bermulalah kiraan setahun tu. Dia akan kira. Bermula pada cukup 40 tu. Jadi bila dah cukup setahun, maka dia kena keluarkan zakat. Dia kena keluarkan zakat. Sampai nisab, lepas tu cukup setahun. Lepas tu ada syarat-syarat dia lagi lah. Jadi ini tak perlu tunggu setahun. Sampai nisab, kena keluarkan 1/5. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam wa fi rikazil khumus. Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada rikaz itu 1/5. Wa amal ma'din, wa ammal ma'din fahuwa ma yustakhraju min makanin khalaqahu Allah Ta'ala fihi wa yusamma al-makanu ma'dinan aidan wa yajibu fi rub'u ushrihi lakin bi syurutin.
Adapun ma'din yang kita sebut apa ni, harta galian. Yang tadi itu harta lah juga daripada emas perak. Harta galian juga, tapi harta galian daripada harta-harta orang jahiliah yang depa tanam. Yang ni harta galian hak ni memang kat tempat tu Allah jadikan emas dan perak. Ada tempat yang mana Allah Ta'ala ciptakan, jadikan tempat tu ada emas dan perak. Macam ada tempat Allah jadikan minyak. Ada tempat ada minyak, ada tempat tak ada minyak. Ada tempat ada emas. Kadang-kadang depa cari orang pandai-pandai cari kaji-kaji ni, depa korek mereka nak cari emas. Depa kata ada emas. Ni harta galian. So harta galian ni. Hak tadi tu orang tanam. Hak ni tempat apa yang dikeluarkan daripada tempat yang Allah Ta'ala jadikan di tempat tu emas. Allah jadikan dia di tempat tu. Dan dinamakan tempat tu sebagai ma'din. Dan nama tempat tu pun dinamakan ma'din juga. Harta tu pun yang dapat tu pun dinamakan ma'din. Itu daripada emas perak. Maka pada masalah zakat ma'din ni, wajib padanya 1/4 daripada 1/10. 1/4 daripada 1/10. Contohlah ada harta tu kita katalah nilai dia 10,000. 10,000 dia bagi 10. 10,000 dia bagi 10. Jadi 1,000 lah. 10,000 dia bagi 10, dia ambil satu bahagian. Maknanya bagi 10, satu semuanya 1,000. Ada 10 bahagian, maknanya setiap satu bahagian 1,000. Jadi ketepikan 9 bahagian, ambil satu bahagian. Satu bahagian ni bagi 4. Maknanya setiap satu bahagian 250. 250 tu yang kena. Bukan banyak pun. Ni tengok sini tak banyak tapi bila duit tu jadi banyak, dia nampak banyak tak tu korun yang tak mau pula kena zakat. Mula-mula nampak sikit, lepas tu dah harta dia banyak tak tahu harta dia macam mana. Orang nak bawa tu pun payah, berat harta dia. Yang masuk berita ni hari tu, orang mana tahu yang dia kaya sangat sampai dia salut motor dia salut emas. Motor dia salut emas, cincin apa semua dia pakai semua emas. Tak tahu kat mana. Dia terlampau kaya, tak tahu nak buat apa dah. Kalau boleh nak tukar gigi-gigi dia pun emas. Pakai rantai emas. Motor dia 4 tu semua emas. Emas. Jadi kena 1/4 daripada 1/10. 2.5 kan? 25%. Jadi cukup nisab. Kira ada lebih dari nisab tu. Kira berapa kali yang 2/5. Dapat dah dia punya jumlah kena zakat tu. Baik, tapi dia kata 1/4 tu, 1/4 daripada 1/10 tu pun dengan syarat lah. Yang pertama, an yakuna dhahaban aw fiddatan, silah mah perak. Fala tajibu zakah fi ghairihima kal hadid wal rasas wal bulur boleh tak? Cari apa dalam ni? Wal aqiq. Jadi besi ke rasas apa tembaga? Ni sebut ni semua yang duduk dalam ni lah. Jumpa bawah tu jenis-jenis batu ke apa ke, tu semua tak kena. Yang kena emas perak. Yang kedua, an yakuna nisaban, sampai nisab yang wahwa isyruna misqalan fi dhahab wa mi'ata dirhamin fil fiddah kama sayati fi naqdain. Nisab dia sama dengan nisab emas perak nisab emas perak, nisab emas 85 gram. Nisab emas 85 gram, nisab perak 595 gram. Samalah tadi pun ikut nisab emas perak juga. 85 gram mah dan bagi perak 595 gram. Jadi kira kalau 1 gram mah tu lah ni harga 175. 1 gram 175 ringgit. Jadi kira 85 kali 175 dalam 14,000 lebih.
Jadi siapa yang ada simpanan dalam bank dia lebih 14,000 lebih tu, lepas tu berlalu setahun, dia kena zakat. Tu bagi duit lah. Atas pendapat kata duit ni diukur dengan emas dan diukur dengan nilai emas. Jadi yang ni kalau dapat ni, dia dapat 85 gram. Dia kena kira lah. 85 gram tu kalau letak tu. Dia ada khilaf, tapi yang ramai ikut yang tu lah, untuk yang Syekh Wabah Zuhaili kira tak silap nak. How dia 85? Bukan, nisab. Nisab 85 haus tahun. Nisab how ni mana tu? Nisab ni kadar tertentu yang nak dikenakan zakat. Kalau macam contohnya unta, kadar nak kena, dia ada nisab dia. Contohnya selagi mana dia tak sampai unta dia 25 ekor, selagi tu dia tak kena zakat. Kena keluarkan seekor unta, anak unta. Dia unta 1 ekor, antara ada 1 ekor tak kena zakat lagi, 2 ekor tak kena zakat lagi, 3 ekor tak kena zakat lagi, 4 ekor tak kena zakat lagi. Masuk 5 ekor, antara kena keluarkan seekor kambing. Masuk 5 ekor, lepas tu hantar ada duk dekat hantar selama setahun, berlalu setahun. Elok 5 ekor, katalah hantar ada 5 ekor 1 bulan 1 2018, sampailah 2019 bulan 1 ada 5 ekor tu juga, dia hantar kena keluarkan seekor kambing. Lepas tu 6 ekor, 7 ekor, 8 ekor, 9 ekor sama lagi, sampai 10 ekor 2 ekor kambing. Sampai 15 ekor 3 ekor kambing. Sampai 20 ekor 4 ekor kambing. Sampai 25 barulah kena seekor bintu labun, anak unta umur setahun. Dia adalah lepas tu 36, 46. Kalau itu nisab bagi bagi unta. Kalau nisab bagi lembu 30. Jadi kalau dia ada dekat, dia duk bela 20 ekor 5 tahun dah, duk 20 ekor tu lah, tak kena zakat lah. Sebab dia nak kena zakat tu kena sampai kadar nisab yang ditetapkan tu, 30 ekor tu. Jadi sampai 30 ekor, maka waktu itulah kita akan mula kira setahun. Dah cukup sampai setahun, maka dia akan kena zakat. 30. Lepas tu kalau untuk permulaan lah, dia ada tambahan lagi. Lepas tu kambing 40. Adapun mah perak 85 gram. Bila hantar ada mah dekat hantar dana simpanan, hantar ada 85 gram emas. Jadi ada semata-mata ada tu tak kena zakat lagi, kena tunggu dulu setahun. Bila setahun ada dan jumlah tu memang tetap 85, maka bila cukup setahun nanti kena keluar zakat 1/4 daripada 1/10, iaitu 2.5%. Kalau lah kata 6 bulan ada 85, lepas tu waktu mula-mula antara sekarang ni ada 85. 6 bulan selepas tu tinggal 80. 5% ni kita bagi kat orang. 5 gram ni kita bagi kat orang. Jadi terputus haul. Bila kira sebulan tu kan, kira setahun tu kan terputus. Jadi bila cukup balik 85 baru akan mula balik kiraan yang baru. Dia haul ni setahun. Emas 85 tengok 85 tau. 595. Baik, itu emas perak ni kita akan tengok ke depan lah ada. Semua yang ni nisab makdin ni dia ikut emas perak juga. Sebab dia pun emas perak kat ni, makdin ni. Jadi dia akan ikut nisab emas perak tu, iaitu 85 gram. Jadi semua dia ukur daripada sini ya. Jadi siapa pendapatan simpanan zakat simpanan apa semua tu, orang yang ada dalam bank dia ada jumlah 85 gram, kena kira ikut harga semasa. Tengok harga semasa 85 kali berapa. Hari ni sudah ni semasa 175. Kadang-kadang ada emas dia mahal 190. Kadang dia murah. Jadi tengok lah. Tengok keadaan. Baik, 20 miss call.
Ni kiraan dululah 20 miskal. Kira miskal 20 miskal fi dhahab wa mi'ata dirham dan 200 dirham pada fiddah. Kama sayati fi nafdain. Seperti mana yang akan datang penjelasannya pada emas perak. Wala yushtaratu an yamdiya alaihi haulun kamilun wa huwa fi milki al-muzakki bal yajibu ikhraju zakati fil hal. Ia tidak disyaratkan berlalu atasnya setahun penuh. Dalam keadaan barang tersebut ada dalam milik orang yang mengeluarkan zakat tersebut. Bahkan wajib keluarkan zakat tu segera pada ketika tu juga. Kemudian katanya lagi muallif rahimahullah wala zakata fi ma siwan na'amis sa'imah, dan tidak ada zakat pada binatang kecuali pada barang, ini barang tu kena pada binatang lah, pada binatang pada an'am tadi tu, kecuali siwan na'amis sa'imah, kecuali pada melainkan binatang ternakan, melainkan binatang ternakan yang dipelihara di tanah yang tiada milik. Binatang ternakan yang dipelihara di tanah yang tiada milik. Sebab binatang ternakan yang dijaga di dalam tanah kita bagi makan dan sebagainya, itu tak kena zakat. Itu tak kena zakat. Yang kena zakat yang binatang ternakan yang kita tak keluarkan modal pun untuk makan dia. Makan minum dia kita tak keluarkan modal. Kita pergi bawa dia pergi padang rumput, bagi dia makan. Nah, macam kampung-kampung apa semua kan, dia ada padang-padang, tempat-tempat yang tak ada orang duduk lagi kan. Jadi dia bawa orang pergi rumput, pergi meragut rumput, bawa semua, lepas tu bawa balik kandang balik. Dan sekarang ni sekarang ni orang ada kandang, dia beli makanan, dia yang kena taklif dia. Itu tak kena zakat. Dia bukan mudah-mudah kena zakat je, ada syarat-syarat banyak. Kemudian dia kata lagi wa ishtaratu lahal haul, disyaratkan pada binatang ternakan ni haul, iaitu genap berlalu setahun. Wa kadza dan begitu juga disyaratkan lin nuqud wa tijarah, disyaratkan juga bagi emas dan perak dan juga harta benda perniagaan, disyaratkan juga haul. Wa yushtaratu fi hadhihi al-anwa' an-nisabu aidan, dan disyaratkan pada kesemua jenis ni, iaitu binatang ternakan, emas perak, tijarah, disyaratkan pada semua ni an-nisabu aidan, nisab juga, iaitu kadar tertentu. Nukuk tu emas perak. Maksudnya emas perak. Nukuk ni duit lah, tapi masuk kat sini emas perak. Sebab dulu orang guna duit emas perak. Cuma lah ni kita pakai duit. Kita duk hitung dengan dolar apa semua. Sebab tu boleh kuat ke Amerika tu. Sebab tu siapa-siapa yang bagi cadangan kan, nak bermuamalah semula emas perak, tunggulah, lagi kena bunuh lah. Sebab benar-benar berlaku lah. Ada yang bagi cadangan, semua dihapuskan. Sebab akan mengganggu mereka, akan melemahkan mereka. Baik. Takallama al-mu'allif rahimahullah huna an syuruti wujubi zakati fi salasati amwal an-na'am wa naqdain wa arud at-tijarah. Di sini mu'allif rahimahullah dia nak membincangkan tentang syarat-syarat wajib zakat pada 3 harta. Haiwan ternakan, emas perak dan juga harta benda perniagaan. Fa amma syurut wujubi zakat fi na'am faqad zakara minha salasata syurut. Adapun syarat-syarat wajib zakat pada binatang ternakan, maka muallif telah sebutkan 3 syarat, iaitu antakuna saimatan ay ra'iyatan. Maksudnya yang dipelihara. An yaktakuna saimatan ay ra'iyatan, yang dipelihara di padang rumput yang mubah. Padang rumput yang mubah. Padang rumput yang tak ada orang lah, tak ada pemilik. Kullal haul, pada setiap haul, setahun tu dia dipelihara pada padang rumput tersebut. Kemudian yang kedua, an yamdiya alai haulun kamilun mutawalin wa hiya fi milkil muzakki. Iqauli Nabi SAW, la zakata fi malin hatta yahula alaihi al-haulu wa amma nitajun nisab ay waladuhu asna al-haul fayatba'u ummuhu fihi. Syarat yang kedua, berlalu atas binatang tadi setahun penuh dan berturut-turut.
dalam keadaan harta tersebut berada di dalam milik tuan yang kena zakat tu, tuan milik dia, pemilik itu. Sebab sabda Nabi SAW, tidak ada zakat pada harta sehinggalah berlalu atasnya setahun. Okey. Kenapa disebut mutawalin, berturut-turut? Sebab kalau ada harta, contohnya ana ada harta, ana ada binatang ternakan, ana ada 40 ekor kambing. Jadi bila ana cukup kambing ana 40 ekor, maka akan berlalulah perkiraan 1 tahun, haul. Jadi di sini kadang-kadang ada orang nak buat hilah. Dia syarat dia berada dalam 1 tahun tu, dia berada dalam milik kita, milik anak. Milik anak. Jadi bila setengah orang ni nak buat hilah, ni bila masalah bila orang mengaji tapi tidak ada takwa, dia nak lari daripada zakat. Contoh macam mana? Sampai dah 6 bulan ataupun dah 10 bulan, dia bagi dia punya kambing tu kat anak dia. Dia bagi kambing tu kat anak dia. Jadi sekarang ni bertukar milik ya. Tukar milik ya. Daripada milik dia kepada milik anak dia, ataupun dia bagi kat kawan dia. Daripada milik dia kepada milik, bertukar milik kepada milik kawan dia. Jadi bila bertukar milik, maka yanqati'ul haul. Inqata'al haul. Terputus haul. Tu saya kawan dia bagi balik. Jadi orang kata buat hilah. Ataupun tak buat hilah pun, contohnya dia ada 40 ekor. Jadi kira 40 ekor, lepas tu anak dia nak kahwin. Anak dia nak kahwin, dia pun korbankan 5 ekor untuk buat majlis kahwinan, ataupun 10 ekor. Jadi daripada 40 ekor jadi 10. Dia disembelih 10, tinggal 30 ekor, maka terputus haul. Terputus haul. Dia syarat 40 ekor, dalam 40 ekor tu untuk dalam setahun tu ada 40 ekor. Kalau kurang, terputus haul. Cukup, kira balik. Cukup, dia akan kira balik. Adapun anak yang dapat dalam masa perkiraan haul tu, itu dia ikut haul mak dia. Contoh dah 6 bulan dapat anak, 40 ekor dapat anak, masing-masing semua betina dapat anak, semua seekor. Cukup 40 ekor 6 bulan. Baik. Lepas tu bulan ke-10 mak semua mati. Mak semua mati keracunan. Anak tak boleh makan lagi, duk minum susu mak kan, mak yang makan makanan-makanan tu. Keracunan mak. Mak mati, anak dapat 40 ekor. Adakah terputus haul? Tak terputus haul. Anak ni dikira, dia masih ikut haul mak dia. Dia ikut haul mak dia. Cukup setahun kena, tak kena zakat. Itu maksud dia perkataannya wa amma nitajun nisab. Adapun nitaj, maknanya natijah, maknanya anak. Nitajun nisab maksudnya anak bagi nisab tadi, 40 ekor tu contohnya. Kalau bagi masalah kambing, pada ketika haul itu dia akan ikut mak dia pada haul. Dia kira haul mak dia. Sebab tu kalau mak dia mati, tetap jalan. Dikira haul mak dia, bukannya mula balik. Baik. Yang ketiga, an takuna nisaban. Ketiga sampai nisab lah. Yang wa yaqtalifu nisabu kulli naw'in an nisabi ghairihi wal kalam fihi yatul. Dan dia kata nisab tiap-tiap nau' jenis ni berbezalah. Lembu lain, kambing lain, unta lain. Jadi dia kata kalam padanya panjang. Dia bila panjang, tinggal dulu kitab lain. Wa min asy-syuruti aidan an takuna ghaira 'amilatin fi harsin wa nadhin wa hamlin wa nahwi zalika liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam wa laysa 'alal 'awamil syai'. Dan daripada syarat-syarat dia juga bahwasanya binatang-binatang ternakan tadi bukannya binatang yang dibuat untuk bekerja, ghaira 'amilatin, bukan yang digunakan untuk bekerja, fi harsin pada membajak ataupun menanam, wa nadhin ataupun pengairan, digunakan untuk mengair, wa hamlin dan digunakan untuk mengangkat barang. Kalau kita beli lembu ataupun beli unta digunakan untuk angkat barang, kita guna dia, itu tak kena zakat. Tak kena zakat.
Ni masalah yang tak diguna untuk apa-apa. Adapun digunakan untuk membajak macam orang dulu, guna lembu, untuk apa ni, membajak dan sebagainya, itu semua tak kena zakat. Sebab ni lah sabda Nabi SAW, walaysa 'alal awami syai', dan tidak ada di atas awamil itu syai', sesuatu. Wa amma syurutu wujubi zakatin naqdain allati dzakaraha al-mu'allif rahimahullah fa hiya an yamdiya 'alaihi haulun kamilun wa huma fi milkin muzakki. Ini sama juga. Ini masalah syarat-syarat wajib zakat emas dan perak. Jadi mu'allif sebut dua syarat. Mu'allif sebut dua syarat. Dua syarat dia sebut. Dua syarat kan? Yang pertama haul, setahun penuh, an yamdiya alaihi ma haulun kamilun, dan emas dan perak tu dalam milik al-muzakki. Adapun kalau dia ada 95, lepas 6 bulan dia bagi 5 gram dekat orang lain. Hadiah perkahwinan contoh. Jadi terputus haul. Yang kedua, an yablugha nisaban yaqinan. Emas dan perak tu sampai nisab secara yakin. An yablugha nisaban yaqinan. Falau naqasa fi mizanin wa tamma fi akhar fala zakata. Kalau kurang nisab pada satu mizan, satu penimbang, tapi penimbang yang satu ni tak sampai pula, cukup pula, ini tidak ada zakat. Kemudian dia kata wa nisabu zahabi 20 dinaran khalisatan wa nisabul fiddah 100 dirhamin islamiyyin min fiddatin khalisatin yaqinan. Yang tadilah kita bagi tadi, bawah tu pun asalnya dia ada bagi dah tu. 85 gram, 595 gram. Wa yushtaratu aidan an la yakuna hulliyan mubahan, dan disyaratkan juga bahwasanya emas dan perak itu bukanlah barang kemas yang harus. Barang kemas yang harus, maknanya kalau barang kemas yang harus ni, barang kemas yang harus hak perempuan pakai itulah. Nah, tu yang harus. Adapun kita pakai haram, tetap kena zakat. Dosa siap, zakat kena. Adapun perempuan yang dia pakai barang kemas tu, dia pakai rantai mah, dia pakai gelang mah, itu tak kena zakat. Selagi mana dipakai tak dikenakan zakat. Maka keluar dengan kata mubah tu, ma haruma li ainihi. Apa iaitu emas perak lah yang diharamkan kerana ain dia, kerana diri emas perak tu, seperti awani zahab wal fiddah, seperti bekas-bekas emas dan perak. Iaitu diri dia tu dah haram dah guna. Sebab Rasulullah kata sallallahu alaihi wasallam, la tashrabu fi aniyati adh-dhahabi wal fiddah wa la ta'kulu fi sihafihima. Jangan kamu minum dalam bekas emas dan perak, dan jangan kamu makan dalam pinggan-pinggan emas dan perak. Orang kaya dia punya ni pun daripada emas perak. Hukum dia haram. Hukum dia haram. Sebab tak bagi jelas. Adapun selain daripada makan dan minum, buat perhiasan contohnya dan sebagai seumpamanya, ambil simpan taruh buat perhiasan, dalam mazhab kita haram juga. Dikiaskan. Ada mazhab yang membolehkan. Sebab dia kata dalam hadis hanya nas dalam hadis tu hanya sebut pada makan dan minum, tidak sebut pada masalah-masalah lain. Bila masalah dalam mazhab kita kiaskan. Cuma disebut makan dan minum tu sebab ghalib istiqmal adalah pada makan dan minum. Jadi Rasulullah sebut pada makan dan minum. Lepas tu yang pertama. Yang kedua, wa ma haruma bil qasdi, dan apa yang haram, iaitu emas perak dah yang haram dengan sebab qasad. Dengan sebab qasad. Contohnya macam mana? Kahuli imra'atin, seperti barang-barang kemas perempuan yang qasada rajulun lubsahu. Barang kemas perempuan tapi orang lelaki qasad pakai.
Orang lelaki yang pakai haram. Kena juga terkeluar daripada kata mubah tadi. Maknanya kena zakat lah. Dan wal makruh, dan terkeluar juga dengan kata mubah tu, iaitu makruh. Apa yang makruh? Seperti kadabbatin saghiratin lizinah fatajibu zakatu hina idzin. Seperti dabbah, tatahan yang kecil untuk zinah, untuk perhiasan, maka wajib zakat pada ketika itu. Kerana tatahan dulu, orang dulu mereka tatah bekas. Rasulullah pernah tatah dia punya mangkuk dia, kat Rasulullah, mangkuk yang Rasulullah SAW yang mulia, dengan perak. Jadi tatahan dulu, contohnya tu cara nak memperelokkan bekas yang pecah. Bila bekas tu retak pecah, jadi dia nak sambung balik, nak islahkan balik, maka letak tu, lepas tu dia letak tatahan emas dan perak. Cuma sekarang, dulu digunakan untuk islah. Cuma sekarang ni tak tahulah, banyak orang buang lah. Wallahu alam lah kalau ada tempat-tempat yang masih guna buat lagi macam tu. Cuma sekarang ni tatahan emas dan perak ni jadi perhiasan. Ada cawan, ada pinggan, ada tatahan emas dan juga perak, tu jadi perhiasan. Jadi masalah ni dia ada beberapa keadaan lah. Kalau tatahan tu besar kerana hajat, maka hukum dia makruh. Kalau besar kerana perhiasan, hukum dia haram. Kalau kecil tapi kerana perhiasan, hukum dia makruh. Dan kalau kecil kerana berhajat, hukum dia harus. Dan pendapat yang muktamad dalam mazhab kita, tatahan yang dibolehkan dengan tatahan perak sahaja. Itu yang muktamad. Yang tasihhkan oleh Imam Nawawi dalam kitab dia Minhajut Talibin. Adapun di sisi Imam Rafi'i, mah perak sama. Tafsir yang berlaku pada perak yang nak sebut tadi, itu tafsir yang berlaku pada perak, berlaku juga pada mah. Perincian tersebut berlaku pada mah. Maksudnya kalau mah tu sedikit, ada hajat, harus. Mah tu sedikit, perhiasan, makruh. Emas tu banyak kerana hajat, makruh. Emas tu banyak kerana perhiasan, haram. Baik. Wa amma syurutu wujubi zakati tijarah allati dzakaraha al-muallif rahimahullah fa hiya an yamdi alaihi haulun kamil min waqtil milki. Ini dia nak sebut pula syarat zakat harta benda perniagaan. Adapun syarat-syarat wajib zakat harta benda perniagaan yang telah menyebut akannya oleh muallif rahimahullah, maka iaitu yang pertama, berlalu haul yang sempurna. An yamdi alaiha haulun kamilun min waqtil milki, daripada waktu milik. Daripada waktu milik. Jadi bermula dia memiliki tu, tapi dengan syarat lah, ada syarat lain lagi, nanti kita akan tengok. Waktu dia milik itu, dia niat nak berniaga. Contohnya nak beli barang dekat ayah Azimi, contohnya ana nak beli barang dekat ayah dia. Jadi ana beli tu dengan niat berniaga. Contoh ana beli madu kat ayah Azimi. Jadi ana beli madu tu, bila ana dah memiliki barang tu, maka bermula di situlah mulanya haul. Walaupun ana belum berniaga lagi, tapi sebab ana beli tu dah dengan niat berniaga. Walaupun ana baru berniaga, ana berniaga lepas 6 bulan. Dapat barang lama dah, tapi duk sibuk cari botol, duk sibuk buat cari buat stiker, contohlah, duk sibuk buat iklan. Akhirnya makan masa 6 bulan baru mula berniaga. Tapi walaupun ana baru mula berniaga selepas 6 bulan, tapi haul tu kira 6 bulan dah. Haul tu kira 6 bulan. Berbeza kalau ana beli sesuatu, ana bukan niat nak berniaga. Ana beli benda tu, contohnya ana beli ni murah, ana beli dah banyak. Ingat kot nak bagi hadiah kat orang kan, ana beli dah 10. Duit banyak, kaya kan. Lepas tu beli dah 10, beli 10. Lepas tu duk fikir-fikir, tak ada nak bagi hadiah kat orang lagi. Tiba-tiba naik harga melambung. Jadi nak cakap kalau nak jual ni bagus juga, dapat banyak duit ni. Jadi nak bagi hadiah.
Jadi haul takkan kira selagi mana anda tak berniaga. Haul takkan kira selagi mana anda belum berniaga. Bila berlaku dah muamalat perniagaan tu, maka waktu tu dah bermula haul. Dia berbeza. Kita beli benda tu dengan niat berniaga, dengan kita beli sesuatu tu bukan dengan niat berniaga. Bila beli sesuatu tu dengan niat berniaga, haul tu mula lala tu juga. Walaupun kita belum berniaga. Tapi kalau kita beli sesuatu bukan dengan niat berniaga, dia takkan mula, haul tu takkan berlaku lagi sehinggalah dia berniaga. Yang kedua, syarat yang kedua, antablugha nisaban akhiral haul faqat. Sampai nisab pada akhir haul. Wa amma qabla dzalika fala yushtaratu an tablugha fihi nisaban. Masalah berniaga, kita akan kira akhir haul. Kita akan kira akhir haul. Dia akan congok-congok semualah barang-barang niaga dan apa semua, dia akan kira balik sampai dak haul. Sebab mula-mula contoh kalau anda niaga, mana sampai lagi haul. Anda akan mula benda dengan kecil-kecil tu. Lepas tu dah okey laku, kita mula pula ambil barang lebih sikit. Okey laku dah dapat untung dah, kita akan ambil barang banyak lagi. Mungkin dapat apa ni, marketing cantik apa semua kan. Lepas tu apa ni, orang mula nak kan, masuk pasaran Sabah habis. Mesti jadi ejen. Jadi waktu tu tak, awal-awal permulaan perniagaan tu dia tak tak sampai nisab lagi. Walaupun tak sampai nisab, tetap haul dah mula berjalan. Tapi nisab tu kita akan kira akhir haul. Dah cukup setahun baru kita akan kira balik. Kita akan kira semualah. Jadi bila cukup nisab dia ikut mah perak. Tadi ikut mah perak tadi. Cukup 14,000, ada 14,000 dan lebih, maka waktu tu kena zakat. Zakat untuk perniagaan dia. Baik. Walaha syurutun ukhra azkuru ba'daha ikhtisaran. Tapi benda ni memanglah agak susah sikit. Memang ada benda-benda lagi yang masih belum jelas sebenarnya. Sebab apa ni, zakat ni bukan macam solat, benda yang kita buat setiap hari. Kita secara langsung kita berdepan dengan benda tu. Dengan macam bab solat, bab taharah, memang kita hari-hari kita ambil wudu. Lepas tu kita mandi dan sebagainya, mandi sunat dan sebagainya. Benda tu kita buat. Tapi bab zakat ni tak. Bab zakat ni cuma kita baca dalam kitab, kadang-kadang kita tak nampak surah, gambaran dia. Jadi agak susah untuk kita nak memahami itu. Tambah pula kita tak berdepan dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan zakat. Jadi kita duduk dalam bab zakat, memang kita jumpa masalah-masalah ni. Waktu tu kita tengok pula dengan kitab-kitab fiqh dan sebagainya. Tu lagi sedap lah. Duduk dengan orang-orang dia. Sama macam bab umrah dan juga haji. Orang yang tak biasa buat memang agak susah sikit lah nak tasawur apa dia, nama tempat ni, mikot kat sini, mikot kat sini. Jadi dia pun jadi pening dengan istilah-istilah baru yang jumpa dalam tu. Tapi insya-Allah lah sikit-sikit tu apa ni kita ulang-ulang tu, insya-Allah lah nampak. Dan bila kita pergi berdepan tu lagilah sedap. Macam kita mengaji bab umrah lah, bab umrah ke bab haji ke, selagi kita tak buat lagi tu kita tak rasa puas, tak rasa seronok. Bila kita dah pergi dah, baru kita tahu ni tempat tu yang kita baca dalam kitab dan sebagainya. Dia macam-macam nak kenapa Nabi suruh sabar dan macam-macam lah sebagainya. Nabi kata nak dapat haji mabrur tu pun ada sebut dalam apa ni hadis. Maknanya baik percakapan dia. Sebab kita tengok kalau kita dengar daripada orang yang bawa jemaah haji ni macam-macam lah. Taranya pupu makna atau orang yang duduk bawa jemaah haji. Dia biasa dia duduk ni bila ramai kan. Ramai lepas tu dengan campur dengan orang-orang lain dan sebagainya. Kadang-kadang dia tak sabar lah. Tu kadang-kadang yang keluar tu mabrur ambil kat hang. Jenis style tu mabrur ambil kat hang. Sampai terah tu ingat lagi apa tu. Pupu makna tu dia cerita sebab mereka kan jemaah Malaysia kan. Dia jemaah Malaysia, dia ambil orang patah balik apa semua kan. Jadi dia hak jemaah yang maknanya daripada mana nak tak ingat, daripada satu tempat ni pindah ke satu tempat ni.
Jadi hak awal, hak dapat pi awal, maka dia akan tunggu lama kat sini. Tempat kedua ni. Kopi dulu. Lepas tu hak mai kemudian ni dia makin ke depan. Lepas tu hak mai awal ni dia polas sekali lagi. Hak mai lambat ni dia mula dulu. Jadi hak ustaz ni dia lewat. Lepas tu dia pula naik dulu. Kalau kata hang baru sampai naik dulu. Kami tunggu ni lama dah. Mabrur ambil kat hang. Tak tahu aku nak. Jadi dah panas. Bukan seorang yang dengar. Ustaz Rosli pun tahu cerita benda yang sama juga. Mabrur ambil kat hang. Habis sia haji. Baik, dia kata walaha syurutun ukhra, sambung azkuru ba'daha ikhtisaran. Ada syarat-syarat yang lain lah, aku sebut secara ringkas. Dia kata kaunu mali tijarah urudan wa hiya ma qabala an-naqdi ma qabala an-naqda kas-sila'i wal badai fala zakata fi an-naqdi idza tajara fihi. Keadaan apa ni, keadaan harta perniagaan tu, harta benda lah, urudan, iaitu ma qabala an-naqda, apa yang lawan bagi emas perak. Apa yang lawan bagi emas perak, seperti barang-barang kasila'i wal badai, barang-barang kalau sebut harta benda perniagaan. Maka orang yang berniaga duit ni, sarraf ni, itu tak ada zakat. Fala zakata fi naqdi idza tajara fihi. Tidak ada zakat pada naqd, iaitu emas dan perak. Tak, dia bukan urud. Sebab dia bukan urud. Yang anda tahu lah. Yang kedua, niyatu tijarati waqta tamalluki au fi majlisil akdi. Niat berniaga waktu memiliki tu tamalluk, ataupun pada majlis akad. Niat tijarah. Itu yang keempat. Dan yang kelima, alla yaqsida bihil kinyata fi athna'il haul. Dia tidak kosotkan dengannya, dengan mal tijarah dia tu, dengan ni apa, dengan barang tu lah. Dia tak niatkan kinyah. Kinyah ni simpan taruh, bukan nak niaga dah, pada ketika haul. Fa in qasadaha in qata'a. Kalau dia qasatkan kinyah, maka terputus haul. Contohnya anda beli barang banyak. Anda beli maknanya anda beli sesuatu. Tadi anda kata anda beli dengan ya Hazimi contohnya, anda beli madu dengan niat nak berniaga. Jadi mula dah haul. Lepas tu anda dah berniaga 10 bulan, masa malah nak berniaga. Anda cakap anda nak mengaji pula. Anda cakap. Jadi anda kata madu ni makan lah, yang berniaga. Jadi waktu tu dah terputus haul. Sebab anda dah niat barang tersebut untuk disimpan dan diguna pakai, bukan lagi untuk dibuat berjual beli. Tak ada berlaku lagi tukar menukar. Tak ada dah. Jadi waktu tu terputus haul. Orang ada kedai runcit, banyak barang dalam tu, kalau kira cukup, tapi dia tak mau berniaga dah. Tak apa, nak guna. Putus haul lah, tak ada lah. Wal kinyah ya hasbuhu lil intifa'i bihi. Itu simpannya untuk ambil manfaat dengannya. Dan juga wajibun naqdain wa tijarah rubul usyri. Wajib zakat bagi emas perak tu, dan juga harta benda perniagaan tu 1/4 daripada 1/10, iaitu 2/5. Wa wajibul hubub was-thimar allati suqiyat bi mu'natin nisful usyri. Dan wajib zakat bagi hubub dan juga simar, biji-bijian dan juga buah-buahan. Tapi ada dua lah keadaan, tengok sama ada dia disiram dengan perbelanjaan dia ataupun tidak.
Sama dia nak siram dia punya buah-buahan tu dan juga biji-bijian tu dengan menggunakan taklif, dengan perbelanjaan daripada dia, seperti dia yang kena bawa ayam apa semua, beli bayar duit ayam apa semua dan sebagainya, ataupun tidak. Contohnya dia berharap pada air hujan ataupun air sungai dan sebagainya. Jadi kalaulah yang di hubub dan juga simar yang disirami dengan perbelanjaan allati sukiyat bimu'natin, maka kena nisful usyri. Nisfu al-usyri 5%. 1/2 daripada 1/10. Jadi bila sampai sampai nisab 1 bagi 10. Bagi 10 tu 10 dah. 1 bahagian tu daripada 10 tu ambil bahagi 2. Bahagi 2 pula. Bahagi 2 ambil 1 bahagian, itu zakat. Itu zakat. Wa bi ghairi mu'natin al-usyru, dan dengan ketiadaan mu'nah, ketiadaan perbelanjaan, hanya mengharapkan daripada air hujan dan sebagainya, adalah dia buat longkang ke apa supaya pi dekat dia punya tempat tanaman, maka ini kena 1/10. Jadi apa yang dia ada tu bahagi 10, ambil 1 bahagian, 1 bahagian tu kena zakat. 1 bahagian tu kena zakat. Al-makna anna al-qadra al-wajib fi zakatil hubub was thimar nisful usyri in sukiyat bi mu'natin kal masqiyah bin nawadih wad dawalib. Itu nama alat lah. Nama alat. Nawadih itu apa yang disiram daripada dengan menggunakan ba'ir, unta dan lembu dan seumpamanya lah. Bi an yuhmalal ma' ala zuhuriha, dengan bahasanya diangkat air di atas belakang binatang tersebut dan disirami dia punya tanaman-tanaman dia. Wadawali jam'u dulab ma yudirul hayawan, apa yang haiwan ni hak tarik ayak tu dulu, cara dulu nak kena binatang pusing tu, semua betul keluar ayak. Nama-nama dia dalam bahasa Melayu Allah Alam nak tak tahu. Kena tanya orang-orang yang biasa buat benda-benda ni lah. Jadi 1/20 ataupun 5%. Ini 10 usyri. Jadi 1/2 daripada 1/10. Dan al-usyru in sukiyat bi ghairi mu'natin kal masqiyah bil matar, seperti disirami dengan air hujan, awil ma'il munsabbi ilaiha, ataupun air yang dicurahkan kepadanya, hubub atau simar tadi itu, min nahrin au jabalin au ainin, daripada nahar, daripada sungai, ataupun daripada jabal, bukit, ataupun daripada mata air. Dia buatlah longkang ke apa semua ke yang mengalir sampai kepada dia punya tanaman. Hadis Nabi SAW kata, fi ma saqat as-sama'u wal uyunu au kana athariyan al-usyru wa ma suqiya bin nadhi nisful usyri. Wa yushtaratu li wujubi zakah fil hubu aw istimar bulughuha nisaban, dan disyaratkan bagi wajib zakat pada biji-bijian dan buah-buahan sampainya nisab. Sampainya nisab. Baik, nisab tu berapa tu? Wa huwa an-nisab tu 5 awsuqin. 5 awsuq. Satu wasak berapa? Wal wasaku situ nasa'an. 1 wasak sama dengan 60 sak. Tahu sak kan? Pernah tengok kan dekat dapur kan? Sak besar tu. Gantang. 1 gantang. Jadi 1 wasak sama dengan 60 gantang. 60 gantang. 1 wasak sama dengan 60 gantang. 60 gantang sama dengan berapa? Berapa cupak? Kali 4, 6. 1 sama 60 sak.
300 kan? 6. Fal khamsatu aw sittu salasuna sa' wa sa'abatu amdad 1200. Mana kira? Satu wasak sama dengan 60 sok. Jadi semuanya 300. Kalau 5 wasak sama dengan 300 sok. Itu sama 300 sok. Jadi 300 kali 4 1200 mud. 1200 mud. Fal khamsatul awsaq tusawi 300 sa' wa sa' 4 amdad. Fa jumlatul amdad 1100 muddin. Okey. 60 sok. Banyaklah tu. Sampai. Maknanya sampai 600 sampai 300 gantang barulah kena ni 5%. Ini 10 usyri. Coba bos nak sebut kalau macam orang dulu mereka bahagi dah. Bahagi kan. Mereka dah ada bagi dia punya, tak tahu macam mana mereka bahagi, aku tak bisa tengok lagi. Jadi ada dia punya ni, okey, ni dia punya tanaman dia contohnya ataupun buah-buahan, dia bagi satu bahagian, so cukup 10 bahagian tolak satu. Tu zakat. Lain tu dia ni lah. Tapi macam mana tu Allah malam lah, nak pun tak pernah tengok lagi. Allahu a'lam. Yang ni dia cerita pasal iktibar nisab. Tunggu dia kering apa semua. Tak apalah. Tengoklah kalau dia baca esok, dah baca sampai masuk zakat fitrah. Wa zakatul fitri wajibatun ala kulli muslimin idza fadalat an qutihi wa quti man yaqutu yawmal idi wa lailatan. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa na'udzu minal insani wa bihamdihi wa salatu wa salamu ala rasulillah wa sallallahu alaihi wa sallam.